Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton video ini. Coronavirus adalah gabungan daripada dua perkataan, iaitu corona dan virus. Virus adalah sejenis virus. Setakat yang kita tahu sekarang ini, corona bentuknya adalah mahkota ataupun berbentuk diamond atau crown, dan namanya sendiri adalah novel coronavirus. Masih banyak perkara yang kita tidak tahu berkenaan dengan virus ini, sama ada bagaimana caranya ia merebak dan apa yang akan berlaku kepada manusia, haiwan dan sebagainya. Apa yang kita dapat tahu sekarang ini, ianya boleh merebak daripada haiwan kepada manusia serta manusia kepada manusia. Kalau diikutkan daripada kronologinya, penyakit bawaan virus coronavirus ini puncanya atau datangnya daripada salah satu bandar di negara China yang dikenali sebagai Wuhan. Atau lebih spesifiknya, ia datangnya daripada satu pasar atau market yang dikenali sebagai Wuhan Seafood Market, di mana Wuhan Seafood Market ini menjual makanan-makanan laut dan makanan-makanan eksotik. Simptom-simptomnya masih tak konklusif, tapi kebanyakan daripada individu yang terjejas daripada penyakit coronavirus ini akan mengalami gejala-gejala awal seperti demam, batuk dan sesema, dan juga mengalami gangguan sistem pernafasan seperti sukar untuk bernafas secara normal ataupun sesak nafas, dan boleh menyebabkan kematian sekiranya tidak mendapatkan rawatan dengan segera. Kalau ikutkan daripada keluarga besar virus, virus ini lebih kurang dalam 7 kumpulan. Dalam kumpulan ini pula dia ada pecahan-pecahan di bawahnya, sehinggalah kepada satu nama dia Coronaviridae. Daripada Coronaviridae ini pula ada lagi 5 pecahan yang lain, dan setakat yang diketahui coronavirus yang memberi implikasi kepada manusia. Virus ini saya boleh katakan sangat membahaya, sebab kita tak tahu kita tak tahu apa-apa berkenaan dengan info virus ini sendiri secara jelasnya. Virus ini juga mudah bermutasi. Apa yang ada sekarang ialah virus ini memberi kesan kepada bahagian pernafasan yang menjadi masalah kepada dua golongan yang utama, seperti orang yang berumur lebih dari 60-an dan juga kanak-kanak daripada bawah 2 tahun. Dan ada satu lagi golongan istimewa yang kita panggilkan sebagai seperti contohnya seperti orang mengandung, orang yang ada kanser mengambil ubat kemo, orang yang ada masalah dengan kesihatan serius seperti diabetes dan sebagainya. Kalau ikutkan serius ni memang serius, sebab kita banyak tak tahu berkenaan dengan virus. Dan bagi rawatan pula, apa yang saya boleh katakan dan nyatakan di sini adalah sekarang pesakit-pesakit COVID lebih memerlukan sokongan moral ataupun supportive treatment, rawatan sokongan, di mana orang-orang di sekeliling sentiasalah berkata-kata baik dan memberikan kata-kata positif, kata-kata motivasi untuk build up ataupun untuk membangkitkan lagi semangat mereka untuk melawan penyakit dan jangkitan kuman virus yang berada di dalam tubuh badan mereka, supaya mereka boleh rasa ada lagi peluang untuk mereka sembuh seperti sedia kala. Dan pada masa ini apa yang kami boleh katakan bahawa tiada rawatan ataupun vaksin khusus, namun Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Perdana Menteri kita, sedang dalam perbincangan bersama syarikat pharmaceutical iaitu Gamaleya, Sinovac dan CanSino, di mana memerlukan lebihan ataupun vaksin-vaksin untuk rakyat Malaysia, dan sebanyak 40% vaksin yang telah termeterai perjanjian bersama dengan COVAX, Pfizer dan Astra. Diharap vaksin ini dapat memulihkan keadaan kepada norma baharu sekarang ini kepada norma asal. Dan apa yang saya boleh katakan,
jangkitan virus COVID-19 ini sangat mudah dijangkiti kerana ianya boleh dijangkiti melalui sentuhan dan juga airborne, melalui udara. Ketika kita bercakap, ketika sudah bersih dan sebagainya, boleh merebak dengan mudahnya. Dan apa yang saya boleh kami kongsikan di sini adalah biasalah yang pertama menjaga kebersihan diri dan keraplah mencuci tangan dengan sebersih-bersihnya. Dan yang ketiga, makan makanan-makanan yang sihat, makanan-makanan yang segar, makanan-makanan yang baik dan berkhasiat untuk tubuh badan untuk melawan penyakit dan untuk meningkatkan imunisasi badan anda dan badan kita lah. Sebagai seorang pemberi hikmat nasihat terhadap masyarakat, adalah lebih baiknya virus ini dikawal dan dicegah dari merebak kepada seluruh orang kerana ia sangat mudah sekali menjangkiti. Kalau anda merancang pergi ke mana-mana, sama ada sekadar suka-suka maupun atas urusan-urusan rasmi, lebih-lebih lagi tempat yang terkesan teruk seperti negeri Sabah, Kuala Lumpur maupun Selangor, ataupun ke mana-mana sahaja, jika ia tidaklah berapa penting, maka dinasihatkan tangguhkanlah dulu rancangan anda. Jika ia melibatkan urusan rasmi seperti mesyuarat dan sebagainya pula, cadangkan kepada majikan anda untuk membuat secara dalam talian ataupun online. Mohon juga untuk bekerja dari rumah ataupun work from home jika boleh. Tetapi jika masih perlu untuk keluar, pastikan kawalan kendiri sentiasa dijaga, seperti pematuhan operasi standard SOP, menggunakan pelitup muka, menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap membasuh tangan hendaklah menjadi amalan dan kebiasaan. Ingin saya tambah di sini juga tular pada waktu sekarang ini dikatakan bahawa penyakit ataupun virus corona ini adalah sebenarnya senjata biologi yang telah dicipta oleh pihak-pihak tertentu, terutamanya sekarang ini dikaitkan dengan negara China yang digunakan sebagai senjata untuk peperangan. Apa yang saya boleh katakan ialah ini hanyalah spekulasi, sama ada betul atau tidak kita tidak pasti kebenaran. Apa-apa pun spekulasi sebegini hanya akan menambah rasa panik, rasa gelabah, rasa takut, rasa terancam kepada semua, dan akhirnya akan menjadi satu fenomena yang tidak sihat. Saya sebagai pembina nasihat awam dan ahli kumpulan perhatian tidak masalah yang menimpa negara hari ini, ingin sedikit menasihati, memberi pandangan juga cadangan kepada orang supaya yang utama janganlah sebarkan benda-benda yang tidak sahih. Jangan sebarkan benda yang kita tidak tahu dan sejauh mana kerana ia tidak akan memberi sebarang kebaikan dan sebarang impak positif terhadap komuniti dan masyarakat Malaysia.